Sedikit perkembangan ataupun statistik jumlah mangsa banjir itu sendiri, tapi itu akan kami bawakan sebentar lagi. Difahamkan rakan setugas kami Umawati Rumayah sudah pun bersedia untuk memberikan laporan awal apa yang berlaku ataupun perkembangan banjir di Taman Saujana Aman. Kalau kita boleh dapatkan Umawati ketika ini. Umar, adakah anda sudah bersedia dengan laporan awal pagi ini, Umar? Hai Sazwani, dan pada ketika ini seperti yang Sazwani sebut tadi, saya berada di Taman Saujana Aman di Sungai Buloh dan saya tiba di sini seawal pukul 6.50 dan Taman Saujana Aman adalah antara kawasan yang terjejas teruk akibat daripada banjir di kawasan Selangor. Namun demikian tidak mendapat liputan yang meluas dalam kalangan media maupun orang ramai. Namun apa yang saya boleh kongsikan, kawasan perumahan di belakang saya, Taman Saujana Aman, tenggelam sepenuhnya. Dan untuk perincian lanjut mengenai keadaan semasa, situasi semasa, perkembangan, saya bersama-sama saya pada ketika ini adalah Setiausaha Persatuan Penduduk Taman Saujana Aman, Muhammad Khairul Anwar Sarani. Silakan. Terima kasih Khairul. Dan mungkin Khairul boleh kongsikan perkembangan semasa, paras air dan sebagainya. Okey, perkembangan semasa sekarang ni air surut. Kami terlibat dalam banjir ini pada 18 Disember jam 3 petang, di mana air naik secara mendadak daripada sungai di sebelah sana, di sebelah taman kami ada sungai. Dia naik mendadak 3 petang. Kemudian kami air itu naik setinggi 1.2 meter. Jadi misi bantuan telah diberikan oleh pihak bomba, NGO dan juga pihak penjara, Jabatan Penjara. Bagaimana dengan keadaan penduduk sendiri? Adakah mereka masih tinggal di sini ataupun sudah dipindahkan di pusat pindahan sementara? Sekarang penduduk kita dipindahkan di pusat pemindahan sementara di SK Desa Aman, Desa Sri Kosville. Lebih kurang 1,000 lebih penduduk lah, sebab kami ada 314 unit rumah. Dan Cik Khairul, apakah ini insiden pertama yang Cik Khairul lalui sepanjang tinggal di kawasan ini? Ini untuk banjir besar kali ini memang insiden pertama lah. Sebelum ni banjir tak ada seteruk ni, tapi ini adalah yang paling teruk lah dalam sejarah kami duduk selama 2 tahun ni. Dan apakah penduduk sudah memandangkan paras air sudah surut? Apakah penduduk sudah masuk untuk membersihkan kawasan-kawasan rumah mereka dan apakah kebenaran diberi oleh pihak penguasa sendiri kepada penduduk? Air mula surut semalam dalam jam 5 dan jam 5 petang. Jadi surut pun penduduk mula masuk setelah pihak rela untuk membersihkan rumah lah. Tapi elektrik masih tiada sampai sekarang. Mungkin disebabkan banjir itu ada melibatkan jana kuasa elektrik TMB di situ lah. Mungkin dari segi bantuan, memandangkan tidak mendapat liputan meluas, mungkin bantuannya agak sedikit berbanding dengan lokasi lain. Kalau bercakap pasal bantuan, apa jenis bantuan yang mungkin penduduk di sini harapkan? Kami memerlukan pihak yang sukarelawan yang boleh membantu kami untuk bersihkan fasiliti taman dan juga sampah-sampah yang ada di sekitar taman kami lah. Juga bantuan daripada sukarelawan lah jika ada. Dan saya pasti Khairul ada memasuki kawasan perumahan ini semalam sebaik saja air surut. Mungkin boleh perincikan bagaimana struktur perumahan dan kenderaan-kenderaan yang diparkirkan di kawasan ini? Mungkin boleh jelaskan mengenai kerosakan aset-aset. Aset memang ada penduduk yang tak dapat bawa keluar kereta. Ada di dalam banyaklah perabot dan juga elektronik, barang elektronik habis lah, sofa apa semua, sebab penduduk tak air terlalu laju, tak sempat nak selamatkan, datang secara laju lah, tak dapat nak selamatkan kereta dan sebagainya. So, pergerakan untuk perpindahan ke pusat pindahan sementara itu berlaku antara pukul berapa dan bila penduduk terakhir, mangsa terakhir dipindahkan? Okey, mangsa terakhir
dipindahkan pada 19 Disember 3 pagi dengan bantuan Jabatan Bomba dan juga Jabatan Penjara dan NGO lah. Mereka membawa bot ke sini untuk pindahkan. Khairul sendiri tengah buat apa waktu situasi ini berlaku? Saya waktu kejadian 18 hari bulan tu saya di Johor. Saya dengar ada banjir, mula nak naik saya terus shoot balik ke perumahan ni lah. Saya sampai pun dalam 12 pagi 18 hari bulan tu, saya datang pun bomba dah penuh. Jadi saya bantulah apa yang perlu kan untuk penduduk-penduduk. So apa yang Khairul sedang lakukan seawal pukul 6.30 pagi di sini? Di sini kami bersama pihak rela, ada pihak rela untuk menjaga kawasan lah sebab elektrik memang tak ada, bila malam memang gelap. Jadi kami risau aset-aset dalam ni yang kereta dan juga sebagainya lah supaya tidak berlaku kecurian. Okay. Terima kasih Khairul dan itu perkongsian dari Muhammad Khairul Anwar Sarani, Setiausaha Persatuan Penduduk Taman Sarjana Aman. Sazwani. Baik, Umar, mungkin Umar dapat bertanyakan sekali lagi kepada Encik Khairul situasi semasa keadaan banjir. Apa yang Encik Khairul katakan tadi, dia berada di Johor, namun melalui cakap-cakap dengan jiran dan sebagainya, mungkin Encik Khairul ada informasi mengenai berapa tinggi sebenarnya ketinggian air pada ketika itu dan juga bagaimana agaknya cabaran yang dihadapi oleh penduduk pada ketika itu, iaitu sementara nak menunggu mungkin bantuan daripada penyelamat, anggota penyelamat datang dengan bot dan sebagainya. Bagaimana mereka survive pada ketika itu, Umar? Mungkin Umar dapat tanyakan kepada Encik Khairul. Okey, ada soalan daripada studio sebenarnya Khairul, di mana mereka tanya bagaimana cabaran yang dihadapi ketika penduduk sedang bergegas keluar daripada kawasan ini dan mungkin cabaran waktu kejadian tu memang ini adalah kali pertama. Jadi kami berusahalah dengan sepenuh dengan kerjasama penduduk-penduduk lain yang selamat untuk mengeluarkan semua. Alhamdulillah semua penduduk berjaya keluar dengan selamatlah. Dan paras air ketika itu adalah sangat laju, air sangat deras, setinggi 1.2 meter. Ya, Hafizi dan Sazwani. Umar, semalam kalau kita nak recap kembali apa yang laporan Umar bawakan, Umar semalam berada di Seri Muda. Mungkin ada perbandingan ketara yang Umar boleh kongsikan kepada kami. Walaupun seperti yang Umar katakan, di Sarjana Aman itu mungkin liputannya tidak seluas ataupun tidak orang kata lebih cepat berbanding dengan Seri Muda itu sendiri. Tapi pada pengamatan Umar awal pagi ini, apakah perkembangan ataupun perbezaan yang sangat ketara sekali yang dapat Umar saksikan? Macam ni Sazwani, sebelum saya datang ke sini, pergerakan trafik sangat lancar berbeza dengan kawasan Shah Alam, di mana 2 hari saya berkampung di situ pada hari Ahad dan Isnin, di mana Seri Muda pergerakan hari pertama menyaksikan kami menghadapi kesukaran untuk sampai ke tempat itu kerana kebanyakan laluan utama dinaiki air dan kereta tidak boleh berlalu. Kami terpaksa menggunakan bantuan van bomba dengan bantuan bomba dan juga lori-lori penduduk di sekitar. Dan berbeza keadaannya di sini agak tenang, tidak seperti yang tidak seperti di Seri Muda. Agak saya kira keadaan di Seri Muda agak membimbangkan dan saya semalam tiba di kawasan Seri Muda lebih kurang pukul 6.30 pagi dan pulang dari lokasi kira-kira pukul 10.30 malam. Dan sepanjang saya berada di situ keadaan agak tegang dan saya pasti ramai yang menyaksikan perkembangan yang saya kongsikan di Eswatwani semalam, termasuk di laman web kita sendiri, bagaimana rintian penduduk yang banyak meminta bantuan termasuk makanan, di mana ada yang mendakwa bekalan makanan tidak sampai dan saya juga dapat melihat lambaian tangan dari jauh penduduk-penduduk di Seri Aman. Keadaannya cukup berbeza di sini di mana kesemua 100% penduduk di sini telah dipindahkan ke pusat pindahan sementara berhampiran.
dan di situ masih lagi mangsa masih terperangkap dan saya yakin sampai ke saat ini ada masih ramai mangsa yang masih terperangkap dan kalau dikongsikan semalam, saya juga sempat melihat 3 mayat dikeluarkan dari kawasan perumahan Sri Muda. To be exact, 4 sebenarnya semalam dikeluarkan mayat sejak saya berada di situ sejak pagi hingga malam. Dan ketika saya beredar daripada situ, mayat terakhir dikeluarkan kira-kira pukul 7 petang. Seorang lelaki yang identitinya belum lagi dikenal pasti. Itu perkembangan di Sri Muda di mana dia dikerumuni dengan orang ramai dan kalau Sazwani berkesempatan untuk ke lokasi juga, Sazwani sendiri boleh melihat bagaimana keadaan di situ agak tidak terkawal dan Sazwani juga boleh melihat pelbagai ramai pemimpin yang datang melawat kawasan tersebut dan semalam saya juga sempat melihat Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin juga turun kira-kira pukul 7 malam tadi untuk menyaksikan sendiri dan beberapa menteri lain saling gilir turun dan kawasan ini cukup berbeza, cukup tenang. Tidak ada even waktu kami tiba di lokasi ini pagi tadi kami agak terkejut kerana sepanjang 2 hari saya berada di Sri Muda keadaannya cukup berbeza. Dari jauh sendiri kita boleh menyaksikan pergerakan orang ramai dengan keadaan sesaknya kenderaan dan sini agak tenang, gelap, sangat gelap dan cuma saya boleh melihat pergerakan kira-kira 10 individu di sini termasuk anggota rela dan pasukan penyelamat di sini, Sazwani. Baik, Umar dan juga penonton semua, mungkin terlebih dahulu saya nak kongsikan sedikit ini kenyataan yang dikeluarkan pada hari Ahad lalu oleh Ibu Pejabat Kontingen IPK Selangor di mana di kawasan bagi IPD Sungai Buloh berdekatan dengan Bandar Desa Kofil ini 2 jalan telah pun ditutup. Simpang 4 Bandar Desa Kofil Puncak Alam berdekatan dengan lampu isyarat dan kedua adalah Jalan Bukit Cerakah Desa Kofil Menghala Alam Jaya. Dan Umar, kita tahu Desa Kofil ini satu kawasan yang baru saja membangun dan pastinya penuh dengan infrastruktur seperti kemudahan-kemudahan awam dan sebagainya. Tinjauan awal daripada Umar, mungkin Umar dapat ceritakan sedikit, ada tak jalan-jalan yang rosak dan juga ada tak kemudahan-kemudahan awam yang mungkin ialah rosak dan sebagainya disebabkan oleh banjir yang melanda ini, Umar? Berdasarkan tinjauan awal saya pagi tadi, keadaan masih gelap, jadi saya tidak dapat melihat secara jelas. Tapi secara mata kasarnya, apa yang saya boleh kongsikan, infrastruktur di sini masih baru dan even tempat yang saya berdiri sekarang pun saya lihat ini jambatan ini juga agak baru dengan jalan tarnya juga lebih kurang saya rasa kalau ikutkan kurang daripada 10 tahun dan kawasan perumahan ini juga saya kira tidak lama, mungkin dalam berapa tahun? 2 tahun. Baru 2 tahun saja saya ini menurut Encik Khairul, kawasan perumahan ini baru saja dibina 2 tahun dan infrastrukturnya agak cukup berbeza, bukan agak memang cukup berbeza berbanding dengan Sri Muda yang kawasannya yang terletak di kawasan yang lebih rendah dan sebenarnya kalau boleh boleh dilihat dari studio sendiri pun boleh dizoomkan kawasan belakang anda boleh melihat struktur bangunan itu sendiri masih lagi baru. Dan itu secara mata kasar apa yang saya boleh kongsikan dan tidak ada laluan yang ditutup sepanjang saya keluar dari WTC ke menghalau ke kawasan ini. Ada kawasan yang tertutup, laluan yang tertutup? Waktu kejadian ada 2-3 tempat nak ke sini tutup lah. Kami kena mencari jalan untuk sampai ke sini, jalan-jalan yang shortcut lah, orang kata jalan bukan dari biasa. Tapi dari sini ke pusat pemindahan memang tak ada masalah lah. Sepanjang pergerakan kami dari Kuala Lumpur ke sini, saya tidak melihat sebarang laluan ditutup. Mungkin sekarang semua laluan itu... Sekarang semua dah okey. Sekarang semua dah dibuka. Itu menurut Encik Khairul sebab saya tak sempat untuk meninjau di kawasan-kawasan berampiran. Mungkin selepas ini saya akan melihat sendiri untuk meninjau kawasan-kawasan berampiran yang dikatakan ada beberapa kampung di sekitar kawasan ini yang turut terjejas akibat banjir. Ya.
Umar, kalau boleh Umar tanyakan jugalah kepada Encik Khairul, apa agaknya jangkaan oleh penduduk hari ini dari proses pembaik pulih ataupun kerja-kerja recovery dan juga pemulihan. Pastinya mungkin ada Encik Khairul dapatkan updates dari grup WhatsApp dan sebagainya. Apa agaknya bentuk bantuan yang akan disalurkan hari ini, memandangkan banjir di Taman Sarjana Aman itu sudah agak reda berbanding dengan tempat-tempat lain. Jadi mungkin ada perkembangan bantuan yang akan diberikan kepada penduduk di kawasan tersebut. Ini soalan daripada studio, Encik Khairul. Mungkin dari segi bantuan yang dibincangkan dalam grup WhatsApp, saya pasti ada grup WhatsApp untuk penduduk di sini. Mungkin boleh kongsikan bantuan awal yang disalurkan oleh mana-mana pihak setakat ini. Bantuan awal banyak disalurkan daripada NGO seperti makan dan minum. Di sini ke di pusat pindahan? Di sini makan dan minum untuk penduduk yang mana datang yang ingin mencuci rumah, ada mereka beri air mineral. Dah itu sajalah. So dari tinjauan Khairul sendiri bagaimana? Katanya semalam dah mula masuk untuk membersihkan rumah. Adalah agak-agak berapa peratus daripada penduduk yang sudah memasuki kawasan ini untuk membersihkan? Kalau saya lihat semalam dalam 90% sudah kembali untuk membersihkan rumah, kerana 10% saya rasa mereka sedang bercuti, ada berada di tempat lain. Jadi mungkin hari ini mungkin lagi ramailah akan datang untuk membersih rumah. Ya, Sazwani. Umar, kalau boleh tanyakan juga kepada Encik Khairul, berapa agaknya anggaran kerusakan mungkin di Taman Sarjana Aman itu sendiri, sekiranya difahamkan tadi air naik sehingga 1.2 meter. Jadi pastinya ada kerusakan yang berlaku. Berapa agaknya anggaran kos dan pastinya ia menuntut untuk bantuan itu diberikan secepat mungkin. Adakah dengan pengumuman yang dilakukan oleh kerajaan akan membantu memberikan sedikit bantuan sejumlah wang, adakah itu memadai atau bagaimana? Mungkin dari segi bantuan kerajaan adakah dia memadai memandangkan kawasan kerugian yang dialami ini akibat daripada kenaikan air setinggi 1.2 meter. Mungkin anggaran kerugian apakah dia memadai dengan bantuan yang diberi oleh NGO dan juga kerajaan pada ketika ini? Setakat ini bantuan-bantuan daripada pihak kerajaan adakah dia memadai dengan kerugian aset? Mungkin anggaran daripada kerugian. Bantuan masih belum lagi lah apa Anggaran kerugian agak-agak berapa anggaran? dalam 5,000 ke atas lah. RM5,000. Setiap rumah. Itu tak termasuk yang mana yang terlibat dengan kereta, motor. Itu anggaran untuk setiap rumah. Dan saya kira-kira 300 lebih unit di kawasan ini dan saya pasti tidak semua yang sempat untuk mengalihkan aset-aset mereka termasuk kenderaan seperti yang dikatakan oleh Khairul sendiri sebentar tadi. Ada juga orang yang masih bercuti memandangkan kejadian itu berlaku pada hari Minggu. Dan mungkin juga mereka berada di luar kawasan pada ketika itu.